على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sambung kita duduk bincang tata cara tayamum. Tata cara tayamum dengan sebab sakit. Ini ni isu apa ni? Isu jabirah. Isu ada tempelan kan? Ada balutan. Okey, isu dah ada balutan. Jadi isu orang yang ada sahibul jabirah, orang yang ada balutan pada anggota tayamum ataupun anggota wuduk. Macam mana kita nak buat? Okey, masalah pertama kita akan bincang masalah pertama. Muka surat 71 di bawah sekali. Itu isu pertama. Dia nak bincang dalam kitab kita ni ada 4 isu kesemuanya. Isu pertama, masalah satu wuduk, satu tayamum. Satu wuduk, satu tayamum sebab satu balutan. Ada isu kedua, satu wuduk, dua tayamum. Isu ketiga, satu wuduk, tiga tayamum. Dan isu keempat, satu wuduk, 4 tayamum. Dia paling banyak 4 tayamum. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain satu je. Mazhab Syafi'i ni dia kompleks sedikit, kena tahu macam mana cara. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Masalah jika ada luka pada muka dan tangan, jika ada luka pada muka dan tangan satu tempat atau beberapa tempat. Beberapa tempat ni dikira satu juga tayamum. Dikira sekali tayamum. Dan ada balut pada muka dan tangan ini, dan ada balut pada tangan. Tangan mana yang betulnya? Tangan yang asli. Kalau tangan yang tangan tambah, itu tak kira. Tak perlu. Contohnya ada 2 tangan. Bukan tangan asli, tangan zaidah, tangan tambah. Itu tak dikira. Maksud tak dikira ni tak perlu ambil wuduk, tak perlu tayamum. Tiada boleh kena air basuhnya. Tak boleh kena air. Isu dia ni kita bincang isu sakit yang tak boleh kena air. Sakit pada anggota tayamum ataupun anggota wuduk yang tak boleh kena air. Isu ni pula, isu baru kita bincang ni pula, dahlah tak boleh kena air. Ada balutan pula pada tangan atau pada kaki, pada tangan atau pada muka. Maka jawab dia. Jawab bagi jika. Maka hendaklah ia pada mengambil wuduk itu niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil ketika ambil wuduk tu, dan basuh muka tempat yang boleh kena air. Tempat yang tak ada balutan tu basuh muka. Basuh muka niat saja aku mengambil wuduk, dan sapu air atas balut itu. Mula-mula kita muka dengan tangan ni kita bincang satu, tangan dan muka. Dia sakit, sakit tak boleh kena air. Luka pada muka dan tangan. Luka di muka pun luka, tangan pun luka. Maksud muka pun ada balutan, tangan pun ada balutan. Kalau serentak macam ni, tengok berapa dia punya tayamum dia. Okey, maka hendaklah ia mengambil wuduk niat saja aku mengangkat hadas yang kecil. Hadas yang kecil. Ini bukan satu ni. Satu tayamum dah lepas. Ni dia cerita masalah ni 2 tayamum. Satu tayamum dulu. Masalah atas sekali tu. Masalah atas tu
masalah jika luka pada muka dan ditempik balut tempat luka itu, itu satu taimum, satu wuduk. Ni masalah yang kedua ni, iaitu satu wuduk, dua taimum. Okay. Tengok macam mana jadi dua taimum. Dia ambil wuduk dulu, basuh tempat yang boleh kena air, niat, dan basuh muka tempat yang boleh kena air, dan sapu air atas balutan itu. Sapu dulu air atas balutan. Lap masuk sapu ni, lap lah. Lap dia panggil sapu. Okay, lepas tu kemudian hendaklah ia taimum. Jangan basuh wuduk tangan. Belum lagi, tangan tak boleh basuh, kena taimum dulu. Kat sini banyak orang keliru. Dia tak tayammum lagi, dia pergi basuh tangan dulu. Lepas basuh tangan, dia sapu kepala. Lepas sapu kepala, dia basuh kaki. Lepas basuh kaki, baru dia tayammum. Dia siap package. Bukan. Dia kena satu package. Ini dipanggil wuduk serta tayammum. Dia bukan wuduk dan tayammum, bukan. Dia panggil wuduk serta tayammum. Maksud apa? Maksud wuduk dipackage dengan tayammum. Sebab itu dia tak boleh buat satu-satu. Ada orang banyak saya dengar, apabila kita ajar buat tayammum, dia kata, "Ustaz, bukan kita kena wuduk dulu." Apa maksud wuduk dulu? Ni contohnya ni balutan ni, sebelah ni balut, tak boleh kena air. Maka dia pun ambil wuduk, niat saja aku makan ada kecil, tempat yang boleh kena air. Atas balutan dia sapu, lap, settle. Lepas tu ni ada balut juga ni, balut ni, dia pun ambil wuduk, basuh tempat yang boleh kena air, basuh tempat boleh kena air, last sekali lap, sapu telinga, tak sunat kaki, settle wuduk. Kemudian dia pun tayammum. Tayammum apa? Tayammum ganti tak boleh kena air di muka. Ni tayammum lagi, ganti tak boleh kena air, dua kali tayammum, tak boleh kena air di tangan. Nampak macam betul, tapi tak betul. Sebab dia asin wuduk dan tayammum. Ni orang tak faham basic dah, tak faham asas. Okey, tengok. Lepas dia basuh, kena tayammum. Lepas basuh muka, sapu air di atas balutan, dia kena tayammum. Jangan basuh lagi tangan dengan siku. Kena tayammum. Sebab apa dia kena tayammum? Dia tak boleh basuh. Kalau basuh pun tak sah. Dia kena tayammum. Sebab tayammum itu adalah pengganti. Dia wuduk ni, dia pengganti kepada wuduk. Tayammum adalah menyempurnakan wuduk, menyempurnakan tempat tak boleh kena air. Maka tak boleh kita nak pindah kepada basuh tangan selagi mana tak sempurna di muka. Mana tak sempurna di muka? Bawah balutan tak boleh kena air. Maka kena ganti dengan debu. Debu pun tak boleh kena, sebab dia balut. Maka kita kena tayammum tempat yang boleh kena je. Tak boleh pindah ke rukun lain. Kalau orang tanya kenapa tak boleh pindah? Kalau pindah tak sah. Sebab dia kena sempurnakan satu fardu terlebih dahulu, baru boleh pindah. Itu peruntukan ataupun syarat yang diperuntukkan dalam mengambil wuduk dan juga tayammum. Lalu macam mana cara untuk kita nak sempurna? Ganti dengan tayammum. Maka ambillah tayammum. Tu dia kata, kemudian hendaklah ia tayammum, niat mengharuskan selain fardu, kemudian ia basuh tangan. Habis, lepas tayammum, jadi tayammum ni macam biasalah. 2 kali tepuk sekurang-kurang, 2 kali niat. Nanti akan datang last sekali kita belajar tayammum. Macam mana cara niatnya, nak niat tempat mana. Tepuk, kemudian letak di muka tempat yang boleh kena debu. Atas ni, atas balutan ni sapu juga. Sapu debu atas balutan. Yang lain debu kena. Sama juga yang kedua, tangan hingga siku. Boleh. Ni balut, sapu. Ni tak ada balutan, macam biasa. Habis. Selesai tayammum. Lepas tayammum, kemudian sambun basuh tangan. Maka sebelum kita basuh tu, nak lap pun tak apa, tak lap pun tak apalah, sebab dia nak basuh. Kalau nak tayammum tu kena lap muka. Muka tadi kan kena air. Kita basuh air dulu kan. Kena lap dulu. Ini lap yang ulama kata lap yang tidak makruh. Asalkan lap makruh, menghilangkan kesan ibadat makruh. Maka antara tak makruhnya ialah kalau ada keperluan. Kena lap. Tak lap dia jadi seluk, jadi lumpur. Tu daripada tanah lumpur di muka. Dia panggil muka lumpur. Bukan Kuala Lumpur. Muka yang lumpur. Kuala tak apa. Habis. Lepas tu basuh.
dan basuh muka. Bukan. Ni sini. Ni. Dan basuh muka tempat yang boleh kena air. Dan sapu air atas balutan itu. Kemudian hendaklah ia tayammum. Niat mengharuskan sembahyang fardu. Kemudian ia basuh tangan tempat yang boleh kena air. Habis. Dan sapu air atas balutan itu. Kemudian ia tayammum. Tayammum sekali lagi. 2 kali tayammum. Jangan sapu air di kepala lagi. Kalau sapu tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab tangan belum sempurna. Itu ilah dia. Kalau orang tanya kenapa nak kena package macam ni? Ilah dia tu kena tahu. Dia panggil sebab kenapa tak boleh asin-asin. Tak boleh. Kalau dia buat asin-asin tak sah. Kenapa? Kerana belum sempurna fardu dia dah langkau. Skip tak sah. Ini cara nak menyempurnakan satu fardu. Dia kena tayammum dulu. Tayammum tu niat. Ganti tempat tak boleh kena air. Hendaklah ia niat sahaja ke tayammum mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada tangan. Tangan tak boleh kena air tu kena niat. Jadi tayammum ni sebagai pengganti tempat yang tak boleh kena air. Kemudian sapu debu atas balutan tu. Sapu debu, lalu debu atas balutan tu. Ni balutan, lalu debu. Kemudian sapu, baru boleh pindah ke fardu lain. Sapu air atas kepalanya, kepala seseorang, dan basuh kaki. Maka jadilah, ini kesimpulan. Maka jadilah pada satu wuduk 2 kali tayammum. Tu dia panggil 2 plus 1 plus 2. Satu wuduk plus 2 tayammum. Ini mazhab lain terkejut ni. Kita belajar di sekolah mazhab Hanafi. Walaupun cikgu, ustaz tak cerita mazhab Hanafi, dia ajar cara tu mazhab Hanafi. Sebab dia ajar kalau sakit ada balutan, satu wuduk, satu tayammum. Tu kadang-kadang punca silapnya kadang-kadang bukan di orang kampung. Kadang-kadang di asal usul. Asal usul kita belajar kecil-kecil dulu. Tersilap peringkat kecil. Habis. Isu kedua. Yang atas tu tayammum, niat tu. Mengharuskan sembahyang fardu. Tapi ganti muka lah. Kena niat, ganti juga. Sini dia tak buat, tapi kena niat. Walaupun dia tak ada, kena tobik. Hendaklah ia tayammum niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat tak boleh kena air di muka. Kena niat. Sebab kalau sembahyang fardu sebagai pengganti, memang kena niat ganti. Kalau niat tanpa niat ganti itu tayammum biasa. Tayammum yang tak ada air, ataupun tayammum yang memang semua niat ganti tu wajib niat ganti tu wajib. Sebab dia ganti tempat. Habis. Isu kedua mudah. Isu kedua 3 tayammum pula. Isu ketiga, dia ada 4 isu. Isu ketiga 1 tayammum, 1 wuduk, 3 tayammum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jika ada luka itu pada muka dan 2 tangan. Muka pun luka, tangan, 2 tangan pun luka. Atau salah satu daripada 2 tangan. Atau salah satunya daripada 2 tangan. Salah satunya luka tu daripada 2 tangan. Tak kisahlah, sama je. Contohnya luka belah kiri, belah kanan, okey, sama je. Tayammum 1. Muka, luka sebelah, sama, tayammum 1. Dah 2 dah. Dan ada balut-balutannya, ada balut-balutannya di muka dan di tangan. Dan tiada boleh kena air sekalian kepalanya. Ni tempat ketiga. Tu dia jadi 3 tayammum. Kepala ni semua balut, tak boleh kena air. Tidak ada sedikit ruang untuk kita basuh. Kalau ada sedikit ruang kita boleh kena air, itu tak payah tayammum. Sapu je lah di hujung sebelah kiri ni. Belah ni ke kepala lagi. Belah ni tak balut. Adalah ruang 1 inci. Tak kena balutan. Itu sapu lap je. Ataupun sapu. Ataupun basuh. Sunat basuh lah. Wajib lap. Okey. Ke semua kepala.
Dan tiada boleh kena air sekalian kepalanya, kepala seorang. Jawab, maka. Maka jawab jika. Maka hendaklah ia seseorang tu mengambil wudu. Ambil wudu nak basuh mana? Basuh muka. Tempat yang boleh kena air. Basuh muka tempat yang boleh kena air. Mana tak ada balutan. Serta niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Dan sapu air atas balutan muka itu. Kena sapu air atas balutan muka sebagai syarat. Syarat sapu air. Walaupun tak meresap ke bawah, tapi syarat. Hendaklah lepas basuh muka, jangan lagi basuh tangan dengan siku. Kena tayamum. Maka hendaklah ia tayamum. Tayamum niat macam mana? Niat sahaja aku tayamum, mengharuhkan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka. Tu kena niat macam tu. Habis. Dan sapu debu atas balutan tu. Sapu debu. Lepas tayamum di muka tempat yang boleh kena debu tu, ada balut tu, lap. Seratakan debu. Ataupun dia panggil sapu debu lah. Okey, habis. Jangan basuh muka je. Tayamum kena dua anggota tayamum, muka dengan tangan. Dan sapu debu atas balutan tu. Kemudian ini selepas itu basuh tangan tempat yang boleh kena air. Baru boleh tangan. Dah tayamum siap, tangan. Lepas sapu debu di tangan, terus basuh tangan. Rukun yang fardu yang seterusnya. Kemudian ini selepas itu lepas apa? Selepas tayamum. Tu panggil kemudian. Kemudian ni selepas tayamum. Selepas tayamum, basuh tangan tempat yang boleh kena air. Bahasa lama dia panggil air. Tak panggil air. Bahasa lama. Air itu jadi air. Lepas tu dia punya harakat dia panjang. Air tak? Air. Harakat dia panjang. Dan sapu air atas balutan tangan itu. Tangan mana? Tangan yang ada balutan. Tangan yang sakit, luka yang ada balutan. Maka jangan lepas sapu air, lepas basuh dan lepas sapu, lepas basuh tangan tempat yang boleh kena air, dan selepas sapu atas balutan, jangan terus sapu kepala. Kena tayamum. Kemudian bukan maka ia seorang tadi tayamum, niat mengharuhkan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada tangan. Tayamum. Dua dah tayamum. Dan sapu debu. Habis lepas tayamum dah, komplit semua tayamum. Dan sapu debu atas balutan itu. Sapu debu. Baik, selepas sapu debu, bukan sapu debu ni, sapu air. Dan sapu air atas balutan itu. Semua balut. Kemudian ia tayamum pula, niat mengharuskan sembahyang fardu. Sebab kepala tak boleh kena air. Kepala tak boleh kena air, langsung tak ada ruang. Dia lak je, dia sapu. Dan sapu debu atas balutan itu. Kemudian debu tak payah sapu. Kemudian tayamum. Sebab tayamum ni sapu air ni. Walaupun kepala dia tak boleh kena air langsung, tapi kena sapu atas balutan. Kena sapu atas balutan. Sama juga dengan tempat lain. Tempat lain kan, tempat yang boleh kena air, basuh
Tempat yang tak boleh kena air tu sapu air atas balutan. Sapu air atas balutan. Kepala semua tak boleh kena air. Tak boleh sapu ataupun basuh kepala. Kalau boleh basuh kepala, tak perlu tayamum. Tak perlu tayamum. Pak dah boleh basuh kepala. Ni semua kepala tak boleh basuh. Maka jas syarak lap. Lap di mana-mana pun tak apa. Lepas lap, tayamum. Tayamum macam mana? Tayamum di muka dengan tangan lah. Tak payahlah tayamum di kepala. Ni bukan sapu debu di kepala ni. Sini jangan sapu air, bukan debu. Sapu air atas balutan-balutan itu. Kemudian lepas sapu air tu, kemudian ia tayamum. Kemudian ia tayamum pula. Mana pula tayamum sekali lagi. Kemudian ia tayamum pula. Tayamum sekali lagi. Tu tayamum pula. Tayamum pula. Tayamum sekali lagi. Ganti apa? Niat. Ni dia. Niat mengharuskan sembahyang fardu. Ganti sapu air di kepala. Air tak boleh kena di kepala tu. Dia lap dulu dengan air. Lepas tu tayamum. Tayamum kat mana? Tayamum dia muka dengan tangan lah. Jangan buh debu di kepala. Tak perlu buh debu di kepala. Kemudian basuh kaki. Habis. Lah siap tayamum ganti di kepala tu. Kaki. Lah sekali rukun terakhir. Fardu terakhir. Terakhir keempat. Kemudian basuh kaki. Habis. Maka kesimpulan. Maka jadilah pada satu wuduk 3 kali tayamum. 3 tayamum pagi. Habis. Last sekali. Lah ni satu wuduk 4 kali tayamum. Dan jika ada luka itu pada tangan dan pada muka dan pada kepala, dan pada kepala pun tiada boleh kena air. Di kepala pun tak boleh kena air. Dan kaki ada luka, habis ke 4 fardu. 4 fardu wuduk semua ada balut. Maka muka dan tangan dan kaki ada balut. Maka hendaklah ia mengambil wuduk. Ambil wuduk macam mana? Basuh muka tempat yang boleh kena air. Niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Dan sapu air atas balut muka yang boleh tak boleh kena air tu. Kemudian ia tayamum. Tayamum pertama, niat menharuhkan sembahyang fardu. Okey. Ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka. Dan sapu debu tanah atas balutan itu. Kemudian ia basuh. Habis. Tayamum satu. Pada tayamum tu, niat menaruh sembahyang fardu, ganti tempat yang tak boleh kena air pada muka, dan debu tanah atas balut. Tak boleh debu tanah ni, tempat yang boleh tu sampaikanlah. Tempat yang tak atas balutan tu sapu debu. Habis satu. Kedua, kemudian ia basuh tangan tempat yang boleh kena air dan sapu air atas balut itu. Habis. Lepas tu tayamum boleh. Kemudian ia tayamum kedua. Niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada tangan. 2 dah. 3. Kemudian ia tayamum pula. Kemudian ia tayamum pula. Tayamum macam mana? Niat mengharuskan sembahyang fardu. Ni ganti sapu air di kepala. Sebab sedikit pun tak boleh kena air di kepala. Tu dia tayamum. Lepas tu, kemudian basuh kaki tempat yang boleh kena air dan sapu air atas balut. Kemudian ia tayamum niat mengharuhkan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada kaki. Maka jadilah satu wuduk 4 kali tayamum. Habis. Mudah je. Tahu faham konsep mudahlah. Dah basuh dulu. Basuh lepas dulu. Lepas tu ganti tayamum muka tangan. Lepas tu sampai ke anggota tangan, basuh dulu tak boleh. Habis tu tayamum lagi. Muka tangan.
Mula-mula basuh mula-mula muka. Mula-mula muka. Okey. Basuh tak mana boleh dulu. Ha. Ni nak tahu tadi. Hmm. Boleh dulu. Lepas tu lepas habis guna elok abna basuh dengan air tu. Ha. Lepas tu Lepas tu lap tempat yang ada balutan tu lap. balu tu. Ha. Tu tayamum. Yes. Tayamum tu muka tangan. Yes. Tayammum ni dia anggota dia dua je, muka dan tangan. Muka tangan. Niat kena niat. Maka masa kita nak tayammum muka ganti ni, niat mengharuskan sebagai fardu ganti tempat yang tak boleh kena air di muka. Ha. Luka Di muka. Pertama tu lah. Ha. Lepas tu kedua luka di tangan pula. Ha, tangan pula. Basuh dulu. Ha, jangan tayammum dulu, basuh dulu. Basuh dulu bagi kena elok apa semua. Ha. Dah sempurna, tayamum semula. Tayammum semula. Tayammum kali kedua. Ha, Tayamum kali kedua. Kaku di muka, tangan. Ha, niat. tangan tu niat. Ha, bas ketika tayammum dia ada dua niat. Tempat niat dia ketika ambil tepuk pertama tu. Ketika tepuk pertama kan. Ha, tu niat sahaja aku mengharuskan sebagai fardu ganti tempat tak boleh kena air di sini. Niat yang kedua, Ha. niat kedua, tangan pula. Ha, ni dia satu-satu tayammum dia ada dua niat. Ha, nanti akan datang kita belajar. Satu-satu tayammum kan tayammum ni ada dua. Yang ni pula ada tiga. Yang ni pula ada empat. Ha, kalau isu luka di kepala di muka je itu satu tayammum. Kalau di muka pun ada luka, di tangan pun ada luka, dua kali tayammum. Satu tayammum mesti dua niat. Dia tak boleh satu niat macam wuduk. Dia kena dua. Tak, mazhab Syafi'i tak sah sekali niat. Jadi dua kali niat sama. Niat macam mana? Aku aku menharukan sebagai fardu ganti tempat tak boleh kena air di muka. Satu apa nama ini pakej tayammum. Di tangan pula. Di tangan pula buat benda yang sama. Cuma niat beza. Dua kali niat ah. Niat ketika nak angkat, niat ketika nak letak di muka. Nanti dia beritahu niat belakang tempat niat. Jadi dia tiap-tiap satu-satu tu kita kena buat benda yang sama, niat pun dua kali. Jangan terkeliru, jangan terkeliru apa? Dia tak ingat yang kata tayammum tu, tayammum kita dah tak kenal, duk lama sebut tayammum. Sebenarnya tayammum ni ringkasan kepada perbuatan menyampaikan debu di muka dan tangan. Dua tu je anggota tayammum. Jadi panjang cerita dia menyampaikan debu di muka dan menyampaikan debu di tangan. Panjang. Maka ringkas jadi tayammum. Tayammum apa? Ambil debu tak di muka, ambil debu di tangan. Tayammum. Maka apabila kita sebut tayammum, satu tayammum kena buat tak debu di muka, tak debu di tangan. Kalau kata dua kali, maka kena buat dua kali lah benda tu. Pakej pertama di muka, habis sekali. Pakej kedua sama juga, habis. Tiga kali sama ke? Tempat yang sama, jangan hantar atas kepala, tayammum di kaki. Jangan. Kalau tayammum di kaki, tanda dia tak faham tayammum. Tayammum itu sendiri merujuk pada perbuatan menyampaikan debu di muka dan tangan. Macam wuduk lah. Orang tak faham wuduk, dia tak sebut wuduk, tak ada dalam minda dia empat. Tak nampak empat benda. Kerana tak nampak empat benda, tanda dia tak nampak. Dia tak kenal wuduk. Wuduk ni bahasa nama. Nama kepada apa? Kepada perbuatan. Perbuatan membasuh empat anggota. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kaki. Itu yang kata wuduk. Tak campur koma. Tak. Itu sunat. Tak campur masuk air ke hidung. Tak basuh sapu telinga. Maka panjang basuh empat anggota tu diringkaskan jadi wuduk. Tu wuduk pada syarak. Bukan wuduk pada bahasa. Wuduk pada bahasa makna lain. Wuduk tu. Tenan. Wuduk. Itu lain. Jauh lagi tu. Wuduk. Ustaz, lepas tayammum yang sini, yang tangan ni, terus tayammum yang kepala. Tayammum kepala. Kepala. Lap air dulu, lepas tu baru tayammum. Mukhilaf lah tu. Ada kata tak lap pun tak apa. Tak apa, kita ambil yang lap lah. Lap air, lepas tu baru tayammum. Tayammum macam mana? Tayammum ni dia panggil bahasa panjangnya tayammum dengan sebab tak boleh kena air di kepala. Tu panjangnya. Ringkasnya tayammum kepala. Tu yang orang faham, dia bedah ikut dam tu. Tayammum kepala. Buh di kepala. Dia kata tayammum kepala.
Itu bahasa ringkas. Bahasa panjangnya tayammu dengan sebab sakit tak boleh kenai di kepala. Panjanglah bang. Oi. Cek ringkas. Tayammu kepala. Nak pergi mana? Pergi berok. Ringkas. Nak pergi habis dah. Ringkas kan. Sebab tu bahasa kita faham, kita boleh takdir balik panjang. Dia bahasa kita ni sama konsep dia dengan percakapan harian. Percakapan harian kita asalnya panjang, diringkaskan. Tu jadi dialek. Bahasa panjang kan, ringkaskan jadi dialek. Cakap pun ringkas. Tak panjang dah. Orang Kelantan lagi ya, syadah masuk, dua jadi satu. Orang Kelantan kan dia syadah, mari mana lain tu. Mana tu ada dua makna, dua perkataan dia syadah dia masukkan. Mana. Dia tanya tu je, mana? Mana tu maksudnya dari mana? Jadi dia ada makna berdalam tu, kena takdir. Macam kitab lah. Kitab ni dia hazah banyak kan, kena takdir keluarkan. Itu beza kenapa kita perlu belajar ikut disiplin, ikut tarkib para ulama. Sebab kita nak tahu cara baca macam mana taswir dia dan keluarkan yang asal, takdir yang asal. Apabila kita boleh takdir yang asal, barulah kita boleh taswir, baru kita di gambaran isu. Habis. Okay, kita nak tengok penutup pula ni. Adapun jika ada luka itu pada kaki jua. Habis. Penutup. Sebelum masuk akan datang tajuk faslun fi faraidi tayammum. Okey, adapun penutup qala al-musannif rahimahullahu taala. Adapun jika ada luka itu pada kaki jua. Kita buat kesimpulan. Adapun jika ada luka itu pada kaki jua, apa makna kaki jua? Tiada luka pada muka dan tangan dan kepala. Tu makna jua. Jika ada luka pada kaki jua, pada kaki sahaja. Apa maksud sahaja? Tiada luka pada muka dan pada tangan dan pada kepala. 3 anggota lagi tak luka. Dan ada balutan yang tiada boleh kena air pada kaki. Maka hendaklah ia mengambil wuduk, niat mengangkat hadas yang kecil, basuh muka dan basuh tangan dan sapu air di kepala dan basuh kaki tempat yang boleh kena air dan sapu air atas balutan itu. Kemudian ia tayammum, niat mengharuskan sembahyang fardu. Maka tiada wajib qada sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk itu. Kerana balutan itu bukan pada anggota tayammum. Ni dia nak cerita isu wajib qada ataupun tidak. Baik, sebelum kita nak masuk isu wajib qada ataupun tidak, ada sembahyang jenis wajib qada ni penutup dia lah. Kalau tapak tangan kiri bersentuh dengan tapak tangan kanan, kita sedang menyapu debu di tangan. Musamman ataupun tidak? Pendek tu. Nak tanya musamman kot. Itu dia. Ibarat kata tu.
Tak ada salah. Bersentuh dua tapak tangan tu adakah bagi kesan pada tayamum? Mustakmal lah tu. Maksudnya sentuh macam ni. Kalau tapak tangan kiri bersentuh dengan tapak tangan kanan ketika sedang menyapu debu di tangan, bersentuh dua tapak tangan tu adakah bagi kesan pada tayamum? Oh, tak apa. Dia tak jadi tayamum, tak jadi mustakmal, tak jadi debu mustakmal. Yang kata mustakmal tu debu yang gugur selepas daripada digunakan. Debu yang telah digunakan pada anggota tayamum setelah dia gugur, tu tak boleh. Kalau contohnya macam debu ni kan, contoh kita ni debu ni kita letak ni kan, ni belah ni kita guna dulu. Ni kita buat macam ni sampai sini, pusing. Ini teknik dia. Sampai sini, ni kan ada debu dah. Ada debu sini. Ni tak payah buang debu tu. Tak buat macam ni je. Adakah jadi mustakmal yang duduk di debu ni? Tak jadi mustakmal. Debu yang jatuh. Yang dia gugur mustakmal. Sebab tu boleh guna balik untuk, kan kita tepuk dua ni kan, boleh guna untuk belah ni. Tadi kita guna belah ni ni jangan sapu. Maksud jangan kita buat macam tu. Tapi kalau kita buat macam tu, yang gugur tu mustakmal. Jadi kita masuk balik bawah ni. Ni sampai sini, letak kat sini, jangan angkat, pusing je. Letak kat sini kan, jangan angkat macam tu. Tak perlu angkat. Pusing macam tu. Pusing. Dia carak je. Dia carak. Macam tu je. Tak perlulah. Tak perlu. Tak puas hati kan, benda ni tak kuat debu ni kan. Macam tu je. Dia kata hilang debu ni. Dia carak je. Panggil ta'abbudi, carak. Tak perlu banyak. Ada setengah orang macam ni. Sambung. Sebab dia debu habis ni kan. Dia kata dah tak ada ni debu. Debu ni dia carak, tak perlu banyak pun. Sebab itu dia nipis, disunatkan menipis. Kita letak macam tu, disunat macam ni supaya nipis debu. Jangan banyak debu, nipiskan debu. Dia carak je. Sebab tu ni tak berlumur tu. Tak berlumur pun debu. Dia nampak imbas-imbas macam tu je debu. Okey, sebelum tu kita buat kesimpulan, sebelum kita nak tengok wajib qada tak wajib qada. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Okey, kesimpulan dia sebelum kita tengok wajib qada. Adapun tu dia wajib qada tiada wajib qada dengan 3 syarat. Baik. Kesimpulan dia, dalam tayamum ni dia ada 3 kewajipan. Ingat. Praktis dia. Kita dah tahu isu keempat-empat isu tu nak buat kesimpulan dari sudut praktisnya. Jadi keempat-empat isu, 1 wudu plus 1 tayamum. 1 wudu plus 2 tayamum. 1 wudu 3 tayamum. 1 wudu 4 tayamum. Paling banyak 4 tayamum. Okey. Jadi praktis dia dalam tayamum tu ada 3 kewajipan kita kena tahu. Kita kesimpulan je. Okey, kewajipan pertama apa dia? Kewajipan pertamanya ialah wajib kita basuh air pada tempat yang boleh basuh. Itu wajib. Bukan sunat. Wuduk plus tayamum ni dia ada 3 kewajipan. Pertama, wajib basuh air pada tempat yang boleh basuh air. Sebab tu kita cerita tadi, basuh air sapu. Basuh air, sapu air. Sapu mana lap atas balutan. Okay, yang kedua, wajib juga. Ni kira kewajipan. Pertama, wajib basuh pada tempat yang boleh basuh. Yang kedua, wajib sapu. Wajib juga. Mazhab kita Syafi'i, wajib sapu air atas balutan. Kok orang tanya, bukan tak wajib yang sapu air atas balutan tu? Cukuplah sapu bawah. Sapu atas balutan pun tak meresap. Tak, kewajipan juga. Wajib sapu air atas balutan. Sebab tu kita cerita tadi, wajib basuh, wajib sapu. Dua-dua tu wajib. Dua. Dan yang ketiganya tayamum. Dan yang ketiga tayamum. Tayamum pun sama. Tayamum
Tayamum tempat yang boleh sampai debu, yang tiada balutan. Wajib. Apabila kita sebut tayamum, sampai ke debu lah. Tayamum tempat yang boleh sampai debu, ini tiada balutan. Okey, ulang sekali lagi. Yang ketiga, tayamum. Tayamum ni wajib apa? Tempat yang boleh sampai debu. Yang ni tempat yang tiada balutan. Itu wajib. Cumanya sapu debu atas balutan, itu dia ada khilaf. Sebab tu kita sebut 3 je kewajipan. Kalau basuh, kalau wudu wajib basuh, wajib sapu atas balutan. Yang ketiga, tayamum. Tayamum ni apa? Wajib sampaikan debu tempat yang tidak ada balutan. Itu wajib. Satu lagi apa? Yang khilaf. Sapu debu atas balutan. Itu khilaf. Qaul mu'tamad wajib. Kalau ni ikut qaul mu'tamad jadi 4 lah. Jadi 4 lah. Tayamum boleh, kata tayamum 3 pun boleh. Tayamum ni ada 2 lah. Tayamum ni sapu debu tempat yang boleh kena debu. Yang satu lagi sapu debu atas balutan. Cuma sapu debu atas balutan tu khilaf. Qaul mu'tamad wajib sapu debu atas balutan. Qadha kata tak wajib. Tak sapu pun tak apa. Ya, kita pakai qaul mu'tamad lah. Semua kita tahu dua-dua kan. Jadi dia sekiranya di tangan tak? Di tangan lah sebelum balut sebelah bawah. Tempat balutan tu. Tempat balutan tu kita nak wajib dah berdebu. Qaul ada qaul kata mu'tamad lah wajib. Wajib sapu. Sebab tu kita mudah-mudah ingat kita ambil yang mu'tamad lah. Cuma ada qaul yang mengatakan tak wajib sapu debu. Jadi sapu debu. Maksudnya sapu debu bukan sapu ni. Sapu debu atas balutan. Kalau tak ada balutan wajib. Contoh macam ni. Ni balutan. Balutan ni. Ni pun balutan juga. Balut. Tapi ada tak tempat boleh berdebu? Ada. Tempat yang boleh berdebu tangan ni wajib. Wajib berdebu ni. Lepas berdebu, tempat yang boleh berdebu, atas balutan tu sapu debu. Itu qaul mu'tamad. Tapi kalau tak sapu, sah tak? Sah. Sebab ada qaul yang mengatakan tak wajib sapu debu atas balutan. Gitu. Jadi kesimpulannya, mudah kita nak ingat, kita ingat 4 lah. Kewajipan tu 4. Basuh tempat yang boleh kena air, sapu air atas balutan. Tayamum pula sama 2. Tayamum ni sampai ke debu tempat yang tidak ada balutan dan sapu debu atas balutan. Mudah buat qaul mu'tamad semua. Qadha kan jadi haru pula. Kan. Habis. Ada satu lagi. Ini sekadar nota lah. Dua ambil. Masa balut tak ingat pun tak apa. Dia ada khilaf sebenarnya. Sebab tu kenapa kita belajar di sekolah tu berbeza. Ada khilaf. Kita belajar ni semua qaul mu'tamad dan mazhab Syafi'i. Qaul mu'tamad di sisi mazhab Syafi'i 4 balutan, 1 wuduk, 4 tayamum. Tu qaul mu'tamad. Tapi ada qaul dhaif. Ni ada pun pendapat dhaif di sisi Syafi'i boleh 1 wuduk, 1 tayamum. Walaupun 4. Tu pendapat dhaif. Jadi kebanyakan wuduk amal ni duk mengaji tu dhaif lah. Pendapat lemah. Boleh lah, tapi
Lemoh ha. Cepat yang tu. Nak mudah. Cari yang mudah aja. Jangan buat bodoh sudah. Buat wati janganlah cari yang mudah. Ni buat taimum boleh lah. Kau dia ni kau ambil kau mudah. Jadi taimum saja. Apa panggil apa? Satu taimum. Tak perlu 4 taimum. Nak taimum di mana-mana tak kisah. Kan dia ada 4 luka tu kan. Nak taimum dulu boleh. Kita tadi kena buat selan satu-satu kan. Ni dah satu taimum je. Tak kisah nak mula di mana. Boleh. Tapi niat dia dulu. Solat dia. Niat ganti lah. Kena niat juga ganti. Niat menharuskan sembahyang lah. Umum. Niat menharuskan sembahyang. Dia tak niat ganti pun boleh. Qada ni. Habis. Okey, last sekali penutup. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Maka tiada wajib qada sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk itu. Wuduk mana? Wuduk yang ada luka pada kaki saja. Dia kaki je luka. Yang lain tak luka. Kaki yang balu. Tapi dia ambil tayamum. Tayamum, satu tayamum. Niat aku tayamum menharuskan sembahyang fardu. Ganti tempat yang tak boleh kenai di kaki. Kerana apa? Tak wajib qada. Kerana balutan itu bukan pada anggota tayamum. Balutan itu bukan anggota tayamum. Apabila balutan bukan anggota tayamum, dia boleh sempurna dengan tayamum. Wuduk tak boleh sempurna sebab anggota wuduk kaki. Kan anggota wuduk 4. Dengan wuduk tak boleh sempurna, tapi dia boleh sempurna dengan, boleh diganti dengan tayamum. Sebab tayamum tak kacau. Muka sempurna semua dengan debu. Tak ada balutan. Cantik. Lepas tu tangan tak ada balutan. Boleh sempurna dengan debu. Maknanya, dia tak boleh, tak sempurna dengan wuduk. Tapi pengganti dia boleh sempurna. Dijabar, disempurnakan dengan apa nama ini, tayamum. Tapi ada syarat dia akan cerita ke datang. Tiada wajib qada dengan 3 syarat. Ni syarat dia. Tak wajib qada ni ada syarat. Bukan semata-mata tak wajib qada, ada syarat dia. Apa syarat dia? Pertamanya, ketika balutan itu ia suci daripada hadas. Ini ada wuduk. Ni kacau. Ketika dia balut tu kena ambil wuduk dulu. Sakit-sakit pun basuhlah. Tak dan. Itu baik kena qada. Sebab apa? Sebab dia tak ada wuduk. Tak cukup syarat. Kena qada juga. Tak qada ni syarat dia. Bukan senang tak qada. Pertama, tak kala ni ketika balut tu, ketika dia balut tu, ia suci daripada hadas. Bukan suci daripada najis, suci daripada hadas dulu. Maksudnya ketika dia balut, dia ada wuduk. Dia ada wuduk. Dia kena ambil wuduk biasa dulu. Kena basuh dulu kaki. Ataupun dia luka, masa dia luka tu dia ada wuduk tak batal lagi. Tu lain. Ataupun dia luka, dia basuh cepat-cepat, ambil wuduk cepat-cepat, sakit ke sakit lah. Barulah dia balut. Balut tu dalam keadaan wuduk ada. Dia batal wuduk tu, nak ambil wuduk baru. Tu baru boleh. Dia tayamum dan tak batal. Tak wajib qada. Nombor 2. Kesuci tempat dibalut itu daripada najis. Jangan ada najis dalam balutan. Jangan ada darah yang banyak. Jangan ada nanah yang banyak. Jangan ada air bisa yang banyak. Jangan ada ubat yang bercampur dengan najis. Kalau ada ubat bercampur dengan najis, tak boleh. Tak cukup syarat. Dia kena cukup syarat 3 ni. Bukan salah satu, tak. 3 cukup. Dia kena cukup 3-3. Dan ketiganya, balutan itu tiada lebih daripada qadar hajat. Qadar ni makna kadar. Kadar keperluan yang tidak dapat tiadanya mesti dilebihkan. Itu dia panggil lebihan balutan itu kadar untuk lekat balutan itu. Ini orang yang balut kena faham fardu ain. Doktor yang balut itu kena lepas fardu ain. Kalau doktor yang balut luka kita tak lepas fardu ain, tak settle fardu ain, tak tahu kadar keperluan yang macam pada syarak, maka tak lepas. Kena qada. Itulah sebab tu kita baca kitab fiqh, banyak ulama sebut tabib yang adil.
doktor yang adil, perawat yang adil. Islam memerlukan perawat yang adil. Islam memerlukan tabib doktor yang adil. Maksud apa doktor yang adil? Islam dan fardu ain settle. Kita hari ni ramai Islam, fardu ain tak settle. Tayamum pun tak tahu. Doktor tak lepas tayamum. Doktor bukan Islam. Doktor Islam rejek awal lagi. Dia nak Islam, lepas tu orang yang selesai hal ehwal fardu ain. Tu baru nama doktor yang adil. Tak fasik. Sebab kalau tak selesai hal ehwal fardu ain, fasik. Ramai kita orang fasik yang akhir zaman, yang fasik tak sedar, dia sangka dia tak buat dosa besar. Dia sangka dia tak fasik. Sedangkan dosa besar yang asasnya ialah meninggalkan fardu ain. Itulah dosa besar. Tu panggil dosa besar akhir zaman yang tak perasan. Dia ingat tak mencuri, tak mengumpat, tak bunuh orang, tak berzina, maka dia pun perasan dia ni dah adil. Sedangkan dia semayan dengan tak ketahuan, dia semayan dengan tak tahu undang-undang, i'tiqad dia tak jelas, tasawuf dia tak settle penuh dalam hati dia dengan takaburnya, dengan riyaknya, dengan ujubnya, dengan hubuz riasahnya. Banyak penyakit hati yang najis batin dan najis zahir, tak pandai bersuci. Najis batin duk banyak, yang zahir tak pandai bersuci. Maka dipanggil orang yang fasik atau orang yang meninggalkan hal ehwal fardu ain. Itu perlu kepada doktor yang adil untuk balu supaya kadar dia lebih itu kadar keperluan, jangan lebih daripada keperluan. Contohlah, untuk dia balu itu mesti dia lebih setengah inci saja. Untuk apa? Untuk lekat. Jangan lebih sampai di tangan. Ada orang ni dia hantam balu, luka sikit je, dia balut lebih. Moga banyak sponsor hospital sponsor. Bukan dia kira jimat tak jimat. Lepas tu pula tak tahu undang-undang nak balut macam mana. Bukan tahu undang-undang, nak kena tak ada najis, clearkan najis. Lepas tu kadar balut tu pula jangan ambil lebih. Ambil kadar untuk lekat saja. Lepas tu kena suruh pesakit tu ambil wuduk dulu. Pakcik ambil wuduk dulu, saya nak basuh ni. Sakit macam mana? Tak apa sakit pun, tahan. Baru pakcik tak nak qada balik. Itu doktor yang bagus. Doktor yang memenuhi piawaian syarak. Ini nak jadi doktor saja tapi tak mau mengajar syarak. Kacau. Kalau macam sungai patah tu, sama. air tu kena sapu atas. Kena juga. Sapu atas swimming, atas balik. Air dia tak mengalir. Syarat aja. Sapu buat syarat. Buat syarat. Tu dia panggil syarat ta'abbudi. Memang tak masuk pun, tak meresap dalam swimming tu, dalam belak dia tu kan. Tak meresap pun. Ataupun tak meresap dalam kain tu pun. Sekarang kita balut tebal kain, mana nak meresap? Bukan soal meresap, tapi itu nak panggil apa? Syarat yang diperuntukkan, kena sapu atas sebagai ta'abbudi. Ketiganya balu itu tiada lebih daripada kadar hajat, keperluan macam mana? Yang tak dapat tiadanya, yang tak dapat tidak perlu lebih. Kadar lebih je, kadar perlu je. Maka jika ternafi, dia kena cukup 3 syarat. Jika ternafi 1 syarat, jika ternafi 1 syarat, daripada 3 syarat itu, seperti masa balu itu ia tiada wuduk, atau ada najis, atau di balu itu lebih daripada qadar lekat balutannya, nescaya jawab, nescaya wajib ulan sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk itu. Habis. Settle, masuk tajuk baru boleh. Dah masuk sikit. Sekejap tengok berapa. Sikit lagi Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ni mudah je ni. Habis dah isu komplek habis dah. Complicated. Bukan komplek dah, komplek pasar raya dah. Komplek apa? Komplek Maidin. Kan. B komplek. B komplek lagi dahsyat. 7B komplek. Kalau dia mati ni betul solat dia kira. Solat dia kira. Kena qada kan? Tu yang penting kita follow peraturan. Sebab apa nak follow peraturan ni? Sebab mati tak wajib qada dikira sembahyang. Sebab tu ada orang isu, ni kena pandai jawab. Dia kata sembahyang tahrim, ihtiramul waktu. Wajib sembahyang ihtiramul waktu, bukan sunat. Wajib sembahyang ihtiramul waktu. Meraihkan waktu mengikut keadaan yang dia mampu.
Wuduk tak ada, wajib semayang. Tayamum tak ada, wajib semayang. Nak berdiri tak boleh, wajib semayang dalam keadaan dia dia mampu. Ada kiblat, wajib semayang dalam keadaan tak ada kiblat. Atas kapal kan. Tapi semayang tu atas kenderaan itu semayang meraihkan waktu. Wajib qada? Ya, wajib qada. Orang kata wajib semayang buat apa? Dah kena qada. Kan orang ambil mudah flight nak, dia kata landing je kita qada. Ni mudah, orang tak faham kat sini. Dia kata kalau solat pun qada wajib. Baik kita terus qada. Ni jawab. Jawab dia ialah kenapa kita follow ta'abbudi, kita ikut peraturan? Kerana kalau tak sempat qada dikira semayang. Sebab tu semayang dia sah tu. Sembahyang yang sah cuma wajib qada. Bukan wajib qada kerana tak sah, bukan. Sembahyang dia sah walaupun tak ada wudu. Sembahyang dia sah walaupun tak ada tayamum. Sembahyang dia sah walaupun daimun hadas, menanggung najis. Tapi sembahyang wajib qada. Wajib qada bukan pasal sembahyang dia tak sah. Sah tapi wajib qada. Kalaulah dia tak qada, tak sempat qada, maksud tak sempat qada, dia mati dulu, maka dikira termasuk orang yang mendirikan sembahyang, tidak akan diazab. Tapi kalau dia tinggal, dia tak sempat qada, maka haram kata dia dikira orang yang tak sembahyang. Sebab itu dia hukum qada itu ada dua. Wajib segera atau sunat segera. Kalau meraihkan waktu, dia sampai satu tempat, tak wajib segera, sunat segera, tak wajib. Macam mana kita nak tahu wajib segera qada? Tak boleh buat benda lain, wajib qada segera. Dia meninggalkan secara maksiat, meninggalkan sembahyang, tidak mendapat peruntukan yang dibenarkan, tinggal, tak boleh. Wajib qada segera, tak boleh buat benda lain. Contoh dia sengaja tinggal duduk atas kapal terbang, tengok dia kata qada pun semayang pun qada juga, tak apa, landing dulu. Landing je segera, dia tak boleh buat kerja apa pun. Sebab itu qada yang haram dan wajib segera. Kerana dia meninggalkan sembahyang. Itu dipanggil wajib qada segera. Kenapa? Kerana meninggalkan sembahyang dengan maksiat. Itu dipanggil orang melakukan maksiat. Meninggalkan sembahyang dosa besar, wajib segera, bukan sunat. Tapi kalaulah kita ikut peraturan, kita buat meraihkan waktu, maka sunat segera, tak wajib segera. Sunat landing tak nak qada lagi boleh, tapi dapat pahala sunat segera. Contoh macam ni. Ni contoh kedua, dah habis dah. Contoh kedua, kita dah sebut sebelum daripada ni, ada dua sebab sahaja yang qada tak haram. Maksud qada tak haram ni bukan qada yang maksiat, iaitu dia meninggalkan sembahyang mengikut peruntukan. Ada dalam peruntukan. Dalam peruntukan, sembahyang ini dua perkara saja yang tinggal tak haram. Pertamanya tinggal dengan terlena, tertidur. Yang kedua tinggal kerana terlupa. Dua ni je, yang lain tak boleh. Tinggal kerana jam, haram. Balik sampai rumah tak sempat sembahyang atas kereta, jam, qada segera, tak boleh delay haram lagi. Itulah haram tak solat, tak qada haram. Ditekan dia qada. Tu lagi lama dia tak qada lagi haram. Sebab report haram. Tak dengar aja. Kalau dengar tak boleh buat kerja apa. Haram. Macam tak mengaji fardu ain lah. Tak mengaji fardu ain, duk tengok TV dia. Dia tak tahu. Dia meninggalkan benda haram itu. Duk tengok TV itu haram. Haram apa? Saya tengok benda haram. Tak guna masa ini untuk belajar fardu ain. Itu yang haram itu. Masa ni kena guna belajar fardu ain. Tiba-tiba dia guna untuk tengok TV. Haram dia tengok TV. Jogging, haram dia jogging. Kenapa? Masa jogging kena guna untuk belajar akidah. Masa jogging untuk guna belajar ilmu fiqh. Itu dipanggil orang yang meninggalkan hal fardu ain. Haram dia tak boleh buat benda lain. Faham? Tu. Pertama, ulang balik. Pertama ada dua sebab aja. Pertama, dia tinggal dengan sebab tertidur. Tertidur ni ada syarat detail kita dah sebut sebelum daripada ni. Tertidur ni iaitu sehingga dia tidur sebelum masuk waktu dan lajak sampai habis waktu.
Jangan dia tidur dah masuk waktu, tu haram. Itu wajib qada segera tu. Tak boleh delay. Sebab dia tidur dah masuk waktu. Subuh, dia bangkit subuh pukul 6 dah. Dia tidur lagi, itu haram. Itu bukan tertidur, itu sengaja, dika haram. Dia dah sadar pukul subuh ni 5.50 lebih kan, 50 apa 6, 5.50. Gitulah. Pukul 6 lah mudah. Pukul 6 dia jaga. Penat saya. Ha? Terlalu penat. Terlalu penat pun. Contoh ni sampai tu dah memang subuh lah. Subuh lah. Terlalu penat. Dia kalaulah dia tak yakin tidur boleh bangkit, bahkan dia yakin tidur ni terbabah, tak boleh. Itu haram. Melainkan dia kuat, tidur saja, tiba-tiba terbabah, itu tak apa. Ini dia tak yakin. Memang awal dia tak yakin. Aku tidur tak bangkit ni, letih sangat ni, travel jauh ni. Bawa kereta 8 jam tu. Sampai rumah mata duduk macam tu, nak angkat tak boleh. Pukul 6.30, nak angkat tak boleh. Tidur memang memang tak boleh angkat lah, habis waktu. Kok mana pun kena angkat dulu. Semayang 2 rakaat. Sebab dia tak yakin. Tapi kalau dia yakin, lepas tu tak jaga. Tak apa, yakin. Dia yakin. Kena yakin betul-betul lah. Dah yakin betul lah. Confident. Sekejap ni 10 minit. 10 minit je. Itu waktu pun tak jaga. Tak boleh. Baik. Itu satu. Itu tertidur dia panggil. Yang kedua, terlena. Terlupa. 2 sebab aja yang kata meninggalkan sembahyang yang tak haram qada. Iaitu terlupa. Terlupa dia sembahyang. Maksud apa? Terlupa. Dia biasa sembahyang di awal waktu. Biasa masuk aja isyak terus solat. Tiba-tiba kena time masuk isyak tu duduk sembang. Kawan datang, kawan dah balik, dia pun masuk tidur. Besok pun dia ingat, semalam tak solat. Dia ingat solat, mati-mati dia ingat solat. Tu dia panggil terlupa. Maka tak haram dia meninggalkan. Itu dia panggil qada yang tak haram. Adakah wajib segera qada? Tak wajib segera qada. Sunat segera, tak wajib qada segera. Tu dia panggil qada yang tak haram. Selain daripada 2 ni, wajib haram dia dipanggil qada yang haram. Maksud qada yang haram ni meninggalkan tu haram. Qada wajib. Qada tetap wajib dan wajib segera, tak boleh buat benda lain. Selain daripada 2 tu. Habis. Settle tu. Sikit lagi tu kita ambil bab niat aje. Faslun fi faraidit tayammumi. Ay haza fasilun. Ini satu fasal. Fasal apa dia? Pada menerangkan fi bayani ahkami, pada menerangkan hukum ataupun faraidil tayammum, ataupun pada menerangkan fardu tayammum. Jadi tajuk ni dia nak menerangkan berkaitan dengan fardu tayammum. Bermula fardu tayammum itu 5 perkara. Kena sempurna 5 perkara, sempurna 5 fardu, baru dinamakan tayammum. Baik. Bermula fardu tayammum itu. Jadi semacam biasalah ni, kita tak detail Jadi fardu dengan tayammum tu benda berbezalah. Bermula fardu tayammum itu. Mana fardu tayammum tu? 5 perkara. 5 perkara tu fardu, bukan tayammum. Mana tayammum? Tayammum ni cukup dan sempurna. Jangan cukup je. Cukup dan sempurna 5, baru tayammum. Kita ulang sekali lagi. Ulang nikah tak detail. Bermula fardu. Fardu tu apa? Dia panggil juz'un min mahiyah. Fardu ni anggota. Fardu ni mana juz'u atau anggota bagi diri tayammum. Bahasa mudah dia panggil anggota tayammum. Apa dia anggota tayammum tu? Juz'u bahasa Arab. Maksud kita anggota lah. Juz'um, ini anggota. Juz'u, satu anggota. Sebahagian. Anggota ni sebahagian daripada diri.
Juzuk bahasa Arab, bahasa kita dipanggil anggota. Apa dia anggota ini? Anggota ni satu bahagian daripada diri tayamum. Badan kita ni dipanggil apa? Badan kita ni dia ada anggota badan. Apa maksud anggota badan? Satu bahagian daripada badan. Manusia ada anggota. Apa maksud manusia ada anggota? Anggota orang ni maksudnya sebahagian daripada orang. Tangan anggota manusia ataupun anggota orang. Maksudnya tangan ini satu juzuk daripada orang. Kaki ini satu juzuk daripada orang. Kepala satu juzuk daripada orang. Tu. Jadi kaki itulah dipanggil fardu. Tangan itulah dipanggil fardu. Itu fardu. Juz'un min mahiyah. Satu anggota daripada diri tayamum. Tayamum tu apa? Nak nama tayamum mesti cukup 5 anggota dan sempurna. Dia tak boleh cukup je. Dia kena 2 syarat. Cukup kita buat 5 anggota, kumpulkan 5 anggota dan sempurna kita buat. Kalau cukup tu orang semaya hari ni dia kita duk mudah-mudah mengajar. Cukup 13, dia pun buat 13 daripada takbir sampai salam. Oh, semayamlah hari-hari. Tapi tak sempurna dia buat, tak dinamakan solat. Tak sempurnalah dia buat 5 anggota pindah wudu. 5 anggota tayamum, tak dinamakan tayamum. Contoh tak sempurna apa? Niat. Kita belajar niat malam ni. Tak sempurna dia niat. Dia niat 1 kali je sama dengan wudu. Tak boleh. Sebab tayamum kena ada 2 niat. 2 kali niat. Tu. Bermula fardu tayamum, bermula anggota tayamum itu. Mana anggota tayamum ni? Dia nak cerita anggota ni. 5 perkara. 5 perkara tu anggota. Tayamum ni kena ada 2 benda. Cukup 5 dan sempurna. Perbuatan 5 dinamakan tayamum. Tu. Habis. Pertama bukan tayamum. Pertama ni fardu. Pertamanya fardu tayamum daripada 5. Itu pertama. Apa dia pertama? Niat. Maka niat dia panggil anggota tayamum. Kita nak bincang 5 anggota tayamum. Kenapa kita nak bincang 5 anggota tayamum? Sebab kita nak bagi nama tayamum di sisi syarak. Kerana nak tayamum kena cukup 5, kena sempurna 5. Baru nama tayamum. Lepas tu kita belajar ke 5 dari sudut apa? Dari sudut cara yang sempurna buat. Apabila 5 tu cukup kita buat dan sempurna cara 5 cukup buat, itulah tayamum di sisi syarak. Itu yang nak kena faham betul-betul, buka minda orang. Kalau kita mengajar, buka minda orang, kenapa nak kena belajar tayamum? Kenapa nak belajar sembahyang? Sebab nak sembahyang sebenar-benar sembahyang pada syarak. Bukan nama tu sembahyang, tak. Tu kadang panggilan saja. Kita nak diri sembahyang yang sebenar. Nak nama diri sembahyang sebenar, kena cukup 2 benda. Kena cukup 13 anggota dia. Dan kena sempurna praktis kita 13. Itu kena belajar bagaimana cara nak sempurna. Fatihah, tahiyat akhir. Barulah dia nampak, kok mana aku kena buat juga. Kok mana aku kena mengaji juga. Barulah dia tahu dia nak kena mengaji. Kalau tidak, duduk sengih ya orang mengaji. Orang mengaji apa? Sembahyang. Pergi. Aku dah lama lah. 30 tahun dulu lagi sembahyang. Hampa ni apalah. Baru lah ni baru nak sembahyang. Dia ingat kita ni umur 40 duduk belajar bab sembahyang baru nak sembahyang. Punyalah. Tak reti. Kalau lagu tu, bisnes tak apa pula. Hari-hari kita mengaji. Bisnes setiap minggu kita mengaji bisnes. Dulu kita belajar dah di sekolah teori ekonomi, orang ambil ekonomi kan. Orang belajar bisnes ekonomi kan. Tiap terlima saya dulu belajar ekonomi asas. Ambil perdagangan. Patut orang bisnes tak mengaji dah. Tak, bisnes yang nak berjaya, belajar. Tiap minggu belajar ilmu. Belajar pula bisnes. Tapi sembahyang tak nak belajar. Itu jam kan. Pertama dulu malam ni. Satu cukup lah. Pertamanya niat. Seperti diniat. Niat ni wajib. Wajib niat 2 tempat. 2 tempat wajib niat. Cerita tak 2 tempat di bawah? Tu ada.
Okey. Jadi wajib niat ni wajib ada niat dua tempat. Tak sama, bukan sama dengan wuduk. Wuduk satu lah. Di muka dia tak dua tempat. Dua kali niat lah, mudah faham. Dua tempat tu dua kali niat. Pertama, niat ketika bila? Pertamanya, niat ketika ambil debu tanah. Tu. Ketika nak ambil debu tanah tu, ketika tepuk tu, niat. Cumanya, pertama dia ada dua tempat kan. Pertamanya ketika ambil debu tanah. Di sini ada khilaf. Ambil debu tanah tu nak niat bila? Niat umumnya tempat pertama ketika ambil debu tanah. Bukan ketika sapu muka, tak. Ketika ambil tu. Khilaf di mana? Khilaf tempat lagi. Memang ambil tu kita tahu. Khilafnya bila nak niat tu, sama ada ketika ambil debu tu, ketika tepuk debu tu, tanah, ataupun ketika angkat tangan. Kan kita letak debu. Nak kena ada niat terus ke ataupun ketika angkat tu baru niat? Ini khilaf. Ada ulama kata ketika letak debu tu kena ada niat. Ada setengah ulama kata ketika angkat boleh niat. Jangan angkat siapa di muka, itu niat kedua dah. Di muka tempat niat kedua. Sebab tayammum dia ada dua niat, dua kali niat. Pertamanya ketika ambil debu tanah. Nak ambil debu tu. Nak ambil debu ni boleh niat dua-dua tempat. Maksudnya boleh niat, dia ada khilaf. Nak niat ketika kena debu tanah, tepuk terus ada niat, ataupun tepuk tak ada niat, tapi angkat tu kena ada niat. Jangan kedua-dua tak ada niat, tak sah. Ketika tepuk pun tak ada, ketika angkat pun tak ada. Tu tak sah. Sebab niat dua kali. Dan kali kedua niatnya bila? Niat ketika sapu debu tanah di muka. Ketika sapu debu tanah di muka, kena ada niat kali kedua. Ya? Ia tepuk debu. Ketika lu tepuk tu. Okay, habis. Tepat settle niat. Kita tengok yang ni pula. Yang kedua masa sapu muka. Dua sapu muka. Ketika nak letak di muka tu kan, tu kena ada niat kali kedua. Niat samalah kita belajar tadi, niat menaruh kan. Niat menaruhkan sembahyang fardu. Ketika di muka tu. Okay, settle. Itu niat. Jadi qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad ni dia niat sekurang-kurang dua kali lah. Tak perlu berkekalan. Dua kali macam mana? Ketika tepuk satu, ketika nak tak di muka satu. Dua. Itu qaul mu'tamad. Qaul dhaif je kata kena mula tepuk, kena ada niat. Berkekalan sampai di muka ni niat. Satu niat. Ni, antara ni pun kena ada niat. Kekal, jangan putus. Sampai di muka, sambung. Di muka ni niat sekali lagi. Itu dhaif je. Muktamad ni sekurang-kurang dua. Tak perlu tiga, tak perlu panjang. Tak perlu dicelah-celah tu berkekalan. Niat sekali lagi tepuk. Angkat, niat lagi. Niat lagi, angkat ni. Niat lagi, sampai ni, niat lagi. Ataupun tak putus niat. Itu dhaif je. Muktamad tak? Muktamad sekurang-kurang dua. Nak lebih tak apa lah ya. Satu tak boleh. Satu tak boleh. Dia kena dua kurang-kurang. Minimum dua. Maksimum tak apa, ikut lah. Tak apa, tak ada masalah apa pun. Ada kata boleh tak tiga, tak puas hati lah. Boh lah 3, 4 pun. Tak ada masalah apa, tak mencederakan. Tapi tengok jugalah, bukan semua amalan macam tu. Kalau amalan ada minimum, maksimum tak boleh. Itu kena jaga bab disiplin maksimum minimum. Contoh, orang terlalu tanya. Minimum sunat hai'ah ketika rokok dengan sujud. Minimum baca untuk mengelak makruh sekali. Subhana rabbiyal a'la. Dia ada minimum, ada maksimum.
Minimum 1 sunat. Sunat sekali. Hilang makruh. 2 kali masih level sunat. Sunat, bukan afdal, sunat. Sunat sekali. Kan dia ada 3 level. Sunat, paling afdal, atau afdal, paling afdal. 3 level. Maknanya, dia ada di sini, ada minimum, maksimum. Okey. Sekurang-kurang sunat, untuk dapat pahala sunat, 1 kali kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau dia baca 2, tetap sunat. Masuk 3, level lain. Level apa? Level afdal. 3, afdal. 5, lagi afdal. 7, lagi afdal. 9, lagi afdal. Naik level ketiga, paling maksimum. Dia ada maksimum, iaitu dia panggil paling afdal, level ketiga. Paling afdal 11. Kalau orang tanya boleh tak bedah lah 12 pun, 12 tak boleh. Sebab dia ada maksimum. Kalau tak ada maksimum, tak apa. Ya, tu kena tahu. Benda-benda tempat-tempat macam tu kena ingat je. Ada orang dia nak reka sendiri. Dia tetap apalah, ustaz benda baik boleh 12 pun. Dia tak bilang, dia kata subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Selagi rasa rajin, selagi tu dia buh. Dia sebenarnya seorang, tak apalah, tak terikat. Dia ibu duduk. Dia seminit ustaz, saya tanya saya rajin ustaz, seminit ustaz. Pandai sungguh dia buat. Ni dia panggil mereka ibadat, tak boleh. Saya kata haji tak bilang. Tak bilang. Ustaz benda baik. Apa bilang? Amboi. Makan nasi bilang pula. Ni jenis merapu semua. Tu kena mengaji. Itu bid'ah panggil. Dia kalau 12, apabila ada maksimum 12 harus. Dia kembali harus. Dia tak ada sunat, tak ada afdal, tak ada paling afdal, tak ada. Harus. Orang tanya boleh tak 12? Boleh, harus. Tak haram. Tapi tak ada pahala. 13 harus. 20 harus. 33 harus. Bukan sunat zikir. Sunat tempat lain. Berhenti duduk semayang zikir lah. Jadi tak faham. Dia duduk sama dengan zikir di luar semayang. Zikir luar semayang ambil tasbih, tak apa. Subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Tak nak zikir lah pula. Dan lepas semayang syaitan tak kacau. Ni syaitan duk kacau tu supaya kita dapat harus. Syaitan tahu siapa sebelah paling tinggi markah dia. Syaitan kata Ji, buat 12, satu lagi Ji, satu lagi. Dia kacau. Dia pun duduk excited ni. Sebelah sikit. Bos sebelah. Rugi. Bos sebelah jadi 12. Kan sebelah tu paling tinggi markah tu. Bos 12 harus balik. Dahsyat. Cuma ada khilaf lah. Ulama kata kalau bos 12, yang ke-12 tu tak ada pahala. Yang sebelah tu dapat pahala. Bukan ber Nabi tak. Yang ke-12 tu tak ada pahala. Yang ke-13 tak ada pahala. Tapi cakap sebelah tadi ada pahala. Bukanlah burn tak ada pahala apa tak. Kira sekat sebelah. Kira sekat sebelah. Kira sekat sebelah aja. Kita dia mudah fahamnya. Allah bayar sekat sebelah sebab dia suruh sekat tu je. Rajin apa ke tak bayar. Habis. Okey, dah settle dah. Kita baca ni. Perhabis ni. Maka niat. Seperti diniat. Seperti je, bukan niat ni. Seperti je. Sahaja aku taimum. Sahaja aku taimum bagi mengharuskan sembahyang fardu, atau niat sahaja aku taimum bagi mengharuskan sembahyang. Ini sunat. Tak kisahlah dia pilih macam mana. Atau sembahyang jenazah, atau sembahyang sunat, atau niat sahaja aku taimum bagi mengharuskan sentuh Quran dan menangguhnya menanggung Quran. Maka niat yang pertamanya itu harus dengan dia. Dengan niat pertama itu sembahyang satu fardu. Ni macam sebelum daripada ni lah. Dan beberapa sunat, dan sembahyang jenazah, dan sentuh Quran, dan menangguhnya menanggung Quran. Dan niat yang kedua itu harus dengan dia. Dengan niat yang kedua itu sembahyang beberapa sunat. Tak kisahlah berapa ratus pun. Dan sembahyang jenazah, jenazah duduk dalam kategori sembahyang sunat. Dan sentuh Quran, dan menangguhnya menanggung Quran. Dan niat yang ketiga, dia ada 3 martabat niat kan, boleh pilih. Dan niat yang ketiganya itu harus sentuh Quran dan menangguhnya menanggung Quran. Tiada harus segala jenis sembahyang. Tak boleh. Kalau niat yang ketiga tak boleh sembahyang ke atas. Dan keduanya wallahu a'lam. InsyaAllah kedua tu anggota tayamum yang kedua. Fardu tayamum itu memindah debu. Dan keduanya
Nya fardu taimum. Jadi dia dah badal tu dia buat keluar dah tuan guru. Baca kitab tunggu mudah. Tak gaduh takdir. Dia ada dah badal siap. Tu untung bang. Kalau tidak nya kena takdir. Ini dia nak jimat masa dia tolong. Kok dia kata kok hampa tak pandai aku tolong buat keluar siap. Nya tu ada terharap. Mana nya? Fardu taimum lah. Tapi jangan bermudah-mudah. Ada orang tak mengaji nak baca kitab Sulam Musibian. Dia tengok ada mudahnya kitab Sulam Musibian. Tak mengaji mana-mana pun. Baca macam tu. Oh, bahaya. Merapu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين. Buat air belum? Buat kopi.